selain isu Zahid dan juga Razif Jidin ni tu kan, PRK Pelangan ni, Perikatan Nasional, dia mainkan sentimen isu-isu rakyat macam isu beras itu. Dia menyifatkan macam contoh kerajaan perpaduan ni bersekongkol dengan tokoh-tokoh Cina ni untuk sembunyikan beras. Okay. Saya nak jawab ni cukup lah bagi faham betul-betul. Okay. Pertama, kita kena terima hakikat bahawa memang ada kekurangan beras tempatan di pasaran. Memang ada. Jangan nafikan benda ni. Ini betul. Memang ada. Tetapi ramai orang tak tahu apa punca dia. Punca ni yang kita kena jelaskan kepada rakyat. Puncanya ialah bekalan beras global memang berkurangan. Okey? India contohnya, dia dah tak lagi ekspor beras hancur 5% ni. India dah stop. Dia hanya import beras-beras mahal. Sebab dia nak pakai beras yang 5% hancur ni untuk kegunaan rakyat dia. Indonesia pun sama. Indonesia hari ni dah import daripada luar untuk beras 5% hancur ni. Yang hari ni dekat Malaysia dipanggil beras tempatan. 5% hancur. So dia dah tak boleh supply. Ada lebih kurang 6 negara dah tak supply benda ni. So apa yang berlaku bila beras-beras import ini tak ada orang boleh supply, maknanya ramai tak boleh supply, penawaran orang yang nak jual tu kurang, maka ada shortage di pasaran. Demand tinggi tapi penawaran kurang. Maka ini menyebabkan harga beras import naik. Bila harga beras import naik, apa yang berlaku? Orang yang selama hari ni makan beras import, beras yang harga RM36, RM39, kan? Dia orang dah mula makan beras tempatan. Okay? Jadi kalau dulu orang biasa ni makan beras tempatan, sekarang ni orang yang pakai beras siam, orang pakai beras import ni pun dah pakai beras tempatan. Apatah lagi yang menambah burukkan keadaan ini ialah bila mana toke-toke restoran yang jual satu pinggan RM1.50, satu pinggan RM2, kan? Dia boleh untung dia boleh untung sampai contohlah satu kampik dia boleh buat duit lah, busuk-busuk pun RM45 ke RM75 kalau ikut dia punya sukatan. Ini orang berniaga beritahu. Kalau pakai beras import pun boleh survive, tapi orang berniaga dia akan cari keuntungan seberapa banyak yang mungkin. So akibat daripadanya, kalau toke restoran, orang berniaga dan sebagainya ni banyak beli beras tempatan, cukup tak beras tempatan untuk orang biasa? Tak cukup. Lepas tu tambah pula dengan tindakan pembangkang ni memainkan isu beras tak ada. Jadi dalam otak semua orang ni beras tak ada. Bila dalam otak semua orang ni beras tak ada, apa dia akan buat? Bila ada peluang, dia pergi ke kedai, dia pergi ke kedai runcit, dia pergi ke minimarket dan sebagainya, supermarket. Satu orang boleh beli 2 bungkus 10 kg. Maka dia suruh bini dia beli 2 bungkus, dia ambil 2 bungkus, anak dia 2 bungkus. Panic buying. So dia orang ni ada yang beli 10 bungkus, ada yang beli 6 bungkus. Akhirnya bungkus lah. Orang yang nak beli sebungkus pun tak boleh nak beli sebab dah tak ada. So ini yang kita nak beritahu pada rakyat. Jangan beli beras dan simpan kat rumah banyak sangat. Beras ni boleh tahan berapa lama? 2-3 bulan je. Lepas 2-3 bulan, dia punya kutu beras tu dah banyak. Dia dah mula hancur dan sebagainya. Itu sebab kena tahu kena tahu benda ni. Saya pun sebenarnya tak tahu, tapi tadi baru jumpa dengan orang Bernas apa semua, dia explain. Sebenarnya beras ni tak boleh simpan lama. 2-3 bulan. 2-3 bulan dia dah start naik kutu. Pun dah lama. Tu yang dia orang kena rendam dulu, bersihkan, lepas tu kutu tu keluar semua, cuci, lepas tu basuh lagi. So buat apalah nak buat macam tu.
Akibat daripada kita semua ni panic buying, beli banyak beras. Last kali kau nak ikutkan, Datuk Seri Mat Sabu ni bukan setakat 20% tau. Dia dah apa ni? Dah tambah. Dah 38%. Kerajaan punya intervention ni dah 38%. Yang dijanjikan sebelum ni 20% 20% je. Nak cuba cover dalam tempoh sebulan. Sebenarnya dah 38%. Bawa tambah 38%. So kalau semua orang masih lagi buat panic buying ni, tambah 100% pun tak cukup. Yelah, kalau satu orang patut beli 2 kampit tapi beli 6 kampit, patut beli 2 kampit, patut beli, dia orang beli 10 kampit, 100% pun tak cukup lah. Kalau biasa beli 2 kampit, sepatutnya kalau 100% peningkatan kita tambah double pun pengeluaran, orang beli 4 kampit pun dah habis. Betul tak? Yang ini kena faham. So kita minta lah apa peranan yang boleh dimainkan. Itu 2 sebab kenapa kekurangan. Tetapi tak dinafikan, walaupun Faizah Corporation dia memberitahu, dan saya pun tengok ada berlakunya bila beras apa ni import ni menjadi semakin mahal, orang pergi potong beras tempatan ni, tukar packaging pergi beras import. Tapi yang mula-mula viral tu itu di Jasmine Corporation. Jasmine Corporation tu saya tengok yang di Torre tu, dia beras biru. Dia kalau label biru tu memang itu beras import. Kan? Dia potong label, dia potong bag tu, dia repackaging sebab dah berabuk satu. Yang kedua, dia punya bag tu bocor. Isu kualiti lah. Dia nak pastikan dia punya barang ada kualiti lah. So yang itu tak betul. Tetapi sekiranya rakyat ada maklumat, ada pihak buat repackaging, dia ambil beras tempatan, dia koyakkan, dia pergi ganti cover beras, dia letak label import. Label tempatan warna purple, kalau label import warna biru. So kalau nampak benda ni, tolong lapor kepada KPDN. Kalau tahu ada setengah-setengah kedai dia simpan stok, beras tempatan ada tapi dia tak nak jual, ini pun tolong lapor kepada KPDN. Buka nombor KPDN tu. Okey. Kemudian dalam masa yang sama ada juga sebab-sebab lain, kan? Contohnya macam pekerja-pekerja asing, kan? Dia orang ni kerja dekat supermarket. So kadang-kadang dia orang ni simpankan untuk kawan-kawan pekerja asing dia. Ini pun satu masalah juga. Contohnya minyak masak dan sebagainya, kan? Benda tu limited, kan? Bila orang tempatan nak beli, dia tak nak jual. Habis. Dia tunggu kawan dia sama-sama Bangla datang, baru dia jual. Kalau ada benda ni pun boleh lapor kepada KPDN, kan? Kemudian ada isu-isu lain juga, antaranya orang yang simpan beras ni. Ada juga orang yang simpan beras ni, kan? So kalau contohnya kita bekerja kepada seorang pemborong yang sengaja menyimpan beras-beras, minyak makan, minyak masak, diesel bersubsidi dan sebagainya, dia buat kerja-kerja macam ni, tolong laporkan kepada KPDN. Nombor telefon KPDN saya boleh bagi sini. Boleh WhatsApp terus kepada KPDN HEP di talian 019 279 4317 019 279 4317. Tok, ada juga orang tanya tu. Malaysia pengeluar beras juga, kenapa tak cukup? Mungkin ada yang tak faham, boleh jelaskan sikit tu. Kita kena beritahu lah, Malaysia pun pengeluar minyak. Kan? Tapi tahu tak minyak Malaysia ni minyak mahal. Pertama sekali lah, dia minyak kualiti tinggi, untuk jet, untuk kapal terbang, kan? Tetapi Malaysia ialah net importer. Net importer maksud dia kita ekspor dengan kita import lagi banyak daripada kita ekspor. Kita jual keluar sikit, kita beli lagi banyak. Beras pun sama.
beras pun sama. Kegunaan tempatan pun tak cukup, kita beli daripada luar lebih banyak. Sekarang YB Datuk Seri Mat Sabu sedang berusaha kan, untuk pastikan bukan setakat beras tempatan ini kita boleh pastikan bekalan dia mencukupi, malah sedang dirundingkan untuk pastikan bahawa beras-beras import ini pun kita nak tambah di pasaran harga dia tu dalam konteks jualan rahmah. Mampulah. Maknanya kalau naik harga pun tak lebih daripada RM36. Contohnya kalau macam beras super tempatan 15, beras super tempatan RM26, RM2.60 1 kilo, RM26 10 kilo. Dia berapa? RM32 kalau tak silap saya. RM3.20 sekilo. RM3.20 sekilo untuk beras import. Sekarang beras import melampau. Ada yang sampai 39, ada yang sampai 40 lebih. Tapi itu kualiti yang baik lah. So disebabkan bekalan tempatan ni pun tak cukup, kita sedang usaha untuk pastikan yang import ni pun kita import dengan harga yang murah supaya boleh dijual dengan harga yang murah juga. Adakah kerajaan akan bagi subsidi yang dekat dengan harga beras tempatan? Adakah dia akan bagi harga subsidi juga tu? Sebab kerajaan akan tanggung subsidi. Kalau untuk import tak ada lah. Tapi kalau kita boleh dapat harga murah, maka kita boleh jual dengan harga murah. Kena ingat juga margin untuk orang yang memborong, margin untuk pegang runcit, semua mesti nak ada. Siapa yang nak keluarkan modal lepas tu jual dengan cost price? Sebab saya nampak Mat Sabu pun ada bagi kenyataan dia akan pergi ke India. Dia akan pergi ke India untuk dapatkan beras-beras yang berunding lah. Maknanya kerajaan ni betul-betul komited dengan saya kan. Jadi dia macam gini lah. Hanya kerajaan bodoh je yang tak nak selesaikan masalah rakyat. Sebab ini semua boleh menyumbang kepada kejatuhan kerajaan. Kalau tak selesai masalah ni, efek tak pelangai? Efek. Kalau tak selesai masalah ni, efek tak itu hari pilihan raya di Johor? Efek. Betul tak? Itu sebab isu barang-barang isu rakyat keperluan makanan ni sangat penting dan sangat dekat dengan kerajaan. Abang Mat pun beritahu macam mana Datuk Seri Anwar walau daripada atas kapal terbang ni dia sentiasa mengikuti cukup bekalan ke tak cukup, kerana dia nak pastikan bahawa jangan sampai rakyat ni ada masalah. Contohnya macam itu hari ada 37 lokasi kita hantar farma punya lori-lori untuk settlekan masalah beras ni. Ada 2 tempat ni lori farma tu sampai, beras tu dah tak banyak, orang yang menunggu ramai. Kan? Kalau boleh kita tak nak berlaku benda-benda macam ini. Tetapi biasalah pembangkang ini dia cuba jatuhkan kerajaan macam-macam cara, gagal. Jadi sekarang ni yang boleh menyebabkan rakyat benci kerajaan ialah dengan mereka fitnah. Apa fitnah-fitnah yang direka oleh mereka? Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim panggil Syed Mokhtar nak hapuskan monopoli bernas. Ini tak betul, tak masuk akal. Contoh kononnya nak bagi pada toke-toke Cina kan. Lepas tu dikeluarkan pula ada satu orang wakil rakyat ni buat cadangan supaya dipecahkan monopoli, supaya ramai orang boleh import. Saya nak beritahu bukan semua orang memang boleh pecahkan monopoli, tapi kena faham kenapa Syed Mokhtar ni ataupun Bernas ni masih lagi menjadi kuasa monopoli yang mengimport beras ni, kerana ada tugas-tugas tanggungjawab sosial yang mereka kena buat. Dia ada benda-benda yang mereka kena buat. Contohnya macam yang mula-mula dia bagi 10 juta, kemudian dia kena bagi lagi 50 juta, kemudian hasil daripada jualan bernas nanti 30% akan diberikan balik pada petani. Dia ada macam social responsibility yang dia perlu kembalikan kepada mereka yang terlibat dalam rantaian penyediaan makanan ruji ni. Tapi yang buat fitnah tu semua
ni tu orang lebay ni. Memanglah. Kalau tak lebay, bukanlah orang yang buat fitnah. Katanya kau baru tahu Aku dah tahu lama dah. Cuba kau tanya dengan aku, siapa kat Malaysia ni paling banyak buat fitnah, paling banyak kena saman, paling banyak kena bayar saman? Bypass lah. Pas lah.